Seterusnya kita lihat dalil keharusan murabahah. Dia terangkum dalam dalil-dalil umum yang mana Allah SWT berfirman wa ahallallahu al-bai'. Bai' itu didatangkan dalam bentuk yang umum. Itulah alif lam ma'rifah menunjukkan dia bermaksud istighraq, itu semua jenis jual beli asalnya halal. Kemudian merujuk kepada sunnah Nabi SAW sebelum ini, ayyul kasbi atyab. Nabi kata wa kullu bai' mabrur. Itu telah dibincang sebelum ini. Itu juga ijma' para ulama kecuali mazhab Maliki yang menyatakan dia tidak menggalakkan. Semua ulama sepakat harus, cuma mazhab Maliki pun mengatakan harus, cuma beliau tidak menggalakkan kerana terlalu banyak syarat. Dan juga kias, itu Nabi haruskan jual beli tawliyah, itu jual beli dengan harga apa yang sama, kos yang dibeli dengan harga yang dijual itu sama. Maka jual beli murabahah juga sepatutnya diharuskan. Kerana apa? Kerana dia adalah jual beli yang sebagaimana jual beli biasa, cuma yang berbezanya ialah penjual menyatakan harga kos. Kemudian kita akan melihat baik murabahah klasik versus baik murabahah moden. Di situ ada perbezaan. Maksud di sini kita nak lihat konsep-konsep murabahah secara klasik apabila diaplikasikan dalam modennya, mungkin baik murabahah itu bentuknya sama, rukun syarat apa semua sama, cuma bentuknya yang agak berbeza yang akan kita lihat nanti. Kita lihat dulu baik murabahah klasik yang sebagaimana sebelum ini, itulah murabahah jual barangan pada harga kos plus untung yang diketahui, yang dijelaskan. Itu ada tarif atau syarat kepada murabahah, itu jual beli yang pada harga kos tapi dicampur dengan keuntungan yang dijelaskan berapa keuntungan. Pembeli mestilah mengetahuinya. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian boleh dilakukan sama ada secara tunai atau tangguh secara langsam atau ansuran yang ditentukan dalam perjanjian. Itu adalah biasa. Penjual wajib mendedahkan harga kos sebenar bagi aset yang dijual kepada pembeli. Itu sebagaimana kita telah bincang sebelum ini. Gagal membuat demikian menyebabkan kontrak batal. Maknanya kalaulah pembeli gagal menyatakan harga kos, maka di situ tidak akan berlaku baik murabahah. Praktis murabahah dalam istilah kewangan Islam agak berbeza daripada murabahah klasik dalam beberapa aspek. Kita lihat di sini praktik yang berbeza ini maksudkan itu bagaimana. Murabahah klasik, barangan yang akan dijual telah dibeli dan dimiliki oleh penjual sebelum ditawarkan kepada pembeli. Itu biasanya barang yang dibeli itu adalah barang yang nak dijual itu adalah barang yang sudah dimiliki. Murabahah moden, bank Islam akan membeli barangan selepas mendapat janji daripada pelanggan bahawa dia akan membeli barangan tersebut daripada bank apabila bank telah membeli dan memiliki serta qabat barangan tersebut. Jadi berbeza dengan aplikasi moden ni, bank dia tidak membeli lagi aset tersebut. Apabila pelanggan datang menyatakan hasratnya untuk nak memohon finance ataupun pembiayaan, maka ketika itulah barulah bank akan membuat pembelian. Kemudian barulah dijual secara murabahah kepada pembeli dalam bentuk yang akan kita lihat nantilah. Antara amalan semasa juga, pihak bank melantik pelanggan sebagai wakil untuk membeli dan menerima itu qabat barangan sebelum dijual kepada pelanggan yang sama. Maknanya kalau sebelum ini memang barang dah ada pada penjual just menjualkannya kepada pembeli dengan harga kos yang dicampur dengan keuntungan. Tapi bagi bank ni, dia tidak membeli barang itu. Misal kata orang tu nak beli kereta, nak buat pembiayaan kereta sebagai contoh, maka bank tak akan pergi ke syarikat penjualan kereta tersebut. Sebaliknya dia mewakilkan pembeli itu untuk pergi untuk deal, untuk melakukan jual beli sebagai wakil kepada bank. Sebab nanti kereta itu akan dipindahkan kepada pihak bank terlebih dahulu, sebagaimana akan kita lihat detail nanti. Perbezaan ini dijustifikasikan kerana fungsi bank adalah berbeza daripada penjual biasa. Kenapa ini berbeza? Kerana bank ni dia memang bukan nak memiliki aset tu sebenarnya, cuma dia nak menjadikan aset itu, jual beli yang pertama itu, sebagai satu mekanisme untuk mendapat keuntungan menerusi jual beli kedua yang berlaku transaksi antara bank dengan pembeli. Terdapat beberapa bentuk praktis murabah moden yang diaplikasikan oleh bank-bank tempatan dan juga antarabangsa. Antaranya murabahah to purchase order, murabahah working capital requirement, murabahah letter of credit, murabahah trust receipt. Kita akan lihat salah satu, iaitulah murabahah yang dikenali sebagai murabahah lil amir bisyira. Murabahah, itu murabahah lil amir bisyira, itulah dia mengarahkan supaya
pembeli syirak membeli barang tersebut, yang mana dia mewakilkan kepada orang yang memohon pembiayaan itu supaya membeli barang tersebut. Contoh di sini iaitulah dibawa di sini transaksi ataupun produk yang dihasilkan oleh bank Islam. Kita lihat ada nombor di situ, nombor 1, 2, 3, 4, itu step yang dilakukan. Kita akan cuba memahami bagaimanakah berlakunya murabahah dalam bentuk moden yang diaplikasikan oleh bank Islam di sini. Okey, customer yang berada di tengah itu customer, kita lah sebagai contoh, kita nak beli sebuah kereta. So, yang pertama, step yang pertama, kita sudah pasti kebiasaannya kita akan pergi melawat di showroom dulu untuk beli kereta tersebut. Kita dah ada pilihan kita dah lihat jangkauan kita dari sudut membayar ansuran dan seumpamanya. So, kita katalah kita nak beli kereta yang berharga RM100,000 sebagai contoh. So, kita pergilah kepada bank. So, bank appoints customer as bank purchasing agent. So, bila kita dah nyata kepada bank, bank pun dah screen kita semua, tengok kita punya kemampuan, so, bank setuju. So, pada masa itu, bank akan melantik kita sebagai ejen untuk purchase, untuk membeli kereta tersebut. So, kita sign lah surat wakalah ataupun ejen tersebut untuk menjadi wakil kepada bank untuk membeli kereta tersebut. So, kita pergi kepada dealer, kita membeli kereta itu atas on behalf ataupun sebagai wakil kepada bank. Kita beli wakil kepada bank kereta itu. Kemudian bila kita beli wakil kepada bank dalam wakalah, maknanya hak milik itu akan berpindah kepada asil, iaitu principal bank tu, bukan berpindah kepada kita. Kita hanyalah agent saja. Kemudian yang ketiganya, bank sell vehicle to customer and the customer pays monthly installment. So, bank dah berlaku hak milik secara sah antara dealer dengan bank. Kereta itu telah berpindah hak milik kepada bank. Maka pada masa itu, bank akan menjual kereta itu kepada kita. Di situlah berlakunya murabahah. Iaitulah bank jual, kalau harga kereta itu RM1,000, dia akan markup ikut calculation dia sendiri. Mungkin dia jual dalam RM150,000. So, RM50,000 itu adalah keuntungan yang diperolehi melalui perbezaan antara harga jualan dengan harga yang dia beli. Dan kita telah bersetuju awal lagi sebelum kita beli tadi tu. Sebab apa? Sebab kita dah berjumpa dengan bank dan bank telah bersetuju untuk memberi pembiayaan harga sekian dan kita bayar dalam bentuk secara ansuran yang mana harganya akan jadi RM150,000. So, pada masa itu dijual kepada kita dan kita membeli kereta itu secara hutang. Kita membeli secara hutang. Maka customer pledge vehicle to the bank dan customer juga menggadaikan kereta itu kepada bank, sebab kalau tidak digadai, bank mungkin akan menghadapi risiko kalau kita tidak mampu bayar. Maka kereta yang dijual kepada kita itu pada masa yang sama, walaupun kita miliki, kita juga rahan, kita juga menggadaikan kereta itu kepada bank dalam bentuk ar-rahn sebagai barang gadaian. Jadi kalau kita tidak melihat kepada flow kontrak itu, kita seolah pergi kepada bank mohon pembiayaan dan kita seolah mendapat pembiayaan RM100,000 dan kita kena bayar RM150,000. Tetapi di sebalik itu ada kontrak murabahah yang kita lakukan melalui jual beli yang mana dinyatakan harga asal dan harga jualan yang mana perbezaan antara harga asal dan harga jualan itu kita tahu, itu namanya murabahah dan kita bersetuju dengan penjualan tersebut. Ini penjelasan tadi yang kita bincangkan tadi. Jadi antara modifikasi yang wujud ialah ada elemen wa'ad, iaitu janji dimasukkan. Jadi ada elemen wa'ad. Masa bila berlaku wa'ad itu, iaitulah semasa kita pergi kepada bank minta pembiayaan RM100,000, bank tak akan bersetuju kalau kita tidak membuat janji untuk nak membeli kereta tersebut. Dia kata kita tak buat janji, kita pergi beli kereta tersebut, bank beli kereta tersebut, tiba-tiba kita tak mau beli kereta tersebut, maka bank akan menghadapi kerugian. Buat apa dia beli kereta sedangkan dia tak boleh jual kereta tersebut. Kereta kalau dia beli hari ini, esok dia jual sudah jatuh harganya, sudah akan berlaku susut nilai. Jadi bank tak akan mau perkara itu. Maka bank nak kita memberi komitmen dalam bentuk janji sebelah pihak, itulah janji daripada kita untuk membeli kereta tersebut apabila bank membelinya daripada dealer dan kita hanya bertindak sebagai wakil pada masa itu. Praktis biasa ialah pelanggan beri janji
untuk membeli barang daripada bank. Ini saya sebut tadi. Semua fuqaha bersetuju bahawa dari segi agama menunaikan janji adalah wajib dan dia bersifat mengikat dari segi agama. Dia bukan akad, bukan kontrak, dia adalah satu dia bukan akad jual beli lagi, dia hanya janji untuk membeli. Namun fuqaha berselisih adakah ia bersifat mengikat dari segi perundangan. Itu perselisihan yang kita bincangkan di sini. Tapi yang diguna pakai ialah dia adalah mengikat. Okey, ini adalah pandangan Akademi Fiqh OIC yang mana menerima janji itu sebagai satu ikatan sebelah pihak daripada pembeli dan dia adalah mengikat.